Hadirin sekalian, kita Malaysia ni kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Ini yang kita perjuangkan. Sebab itu bila kita dulu ni, bila kita ceramah, selalunya berakhir di balai polis. Kalau saya telefon rumah pukul 2 pagi, isteri saya tanya, malam ni tidur lokap mana? Pada waktu itu akta polis 117, betul lawyer? Kan 127 saya betul ingat lah. Akta ni tanya peguam lah. Sesi 27. Tidur lokap lah. Esok pagi baru keluar. Kita bukan lawan dengan angkat senjata. Kita buat seminar, kita buat forum, kita turun ke jalan raya, tuntut melalui bersih. Akhirnya akta itu dipindah. Jadilah akta perhimpunan aman. Kita boleh buat mana-mana himpunan, mana-mana dengan syarat beritahu kepada pihak polis dan tidak menggunakan tempat-tempat awam dibolehkan. Tak adalah lagi mereka yang tunjuk perasaan sekarang tidurlah lokap. Ada pun sikit jalan 1-2. Artinya kita mau demokrasi ini berjalan di Malaysia. Dan kita tahu setiap kali pilihan raya daripada tahun 55, waktu itu yang kuatnya ialah Parti Sosialis, kemudian Parti Islam, masa itu tak kuat lagi. Tahun 55 PAS menang 1 kursi. Yang lain-lain itu Parti Rakyat dan Perikatan lah yang banyak. Tahun 59 PAS menang 2 buah negeri, Kelantan, Terengganu. Parti Sosialis menanglah beberapa kursi. Kemudian datang tahun 78 selepas darurat, Kelantan kalah tinggal 2 kursi. Tapi kita tidak mengarahkan rakyat supaya mengamuk, kerana itu keputusan pilihan raya. Rakyat pilih PAS tinggal 2 kursi Batu Nisan. Saya dalam pemuda pada waktu itu. Kemudian datang tahun 90, BN pula dapat 0 kursi. UMNO pun tak mengamuk sebab dia tahu rakyat tolak dia di Kelantan. Tahun 99 kita dapat balik Terengganu melalui pilihan raya. Kemudian saya kalau berceramah di Kedah waktu itu 10,000. Amal, kepala putih penuh. Datang pilihan raya kalah. Karena kita hanya disokong oleh satu kaum pada waktu itu. Akhirnya berlaku perubahan politik. Tahun 2008 mula kita menang. 2013 menang. Peratus kemenangan itu lebih hebat. 2018 kita menang dan Barisan Nasional kalah melalui pilihan raya. Tapi lepas 2018, tahun 2020, demokrasi yang dibina sejak tahun 55 hancur tahun 2020. Yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Ini bermulanya lingkup sistem politik di Malaysia. Tapi rakyat Malaysia tengok aja. Kalau di Eropah 1 juta keluar ke jalan raya membantah ambil alih kerajaan tiap melalui pilihan raya. Tapi di sini biar saya nak turun ke jalan raya, kata kamu hilang menteri, kamu nak turun lah. Tapi saya walaupun umur dah 6 siri dah, nak sampai 7 siri dah, saya nampak kalau keadaan Malaysia sebegini rupa, saya kena turun semula ke jalan raya insyaAllah. Saya tidak mau ending hidup saya dalam keadaan Malaysia berada dalam kabut dan gelap sekarang ini. Mahyudin Yassin kerana teringin sangat jadi Perdana Menteri dengan Azmin dan sebagainya, dan berlakulah peristiwa Sheraton, ambil alih kerajaan. Kononnya ada majoriti tapi tidak dibawa ke parlimen. 17 bulan kemudian dia pula dijatuhkan. Naik Ismail Sabri, ada menteri, beberapa orang memimpin jumpa kami, mari kita penjatuh Ismail Sabri. Saya kata 3 tahun 3 Perdana Menteri ni. Setiap Perdana Menteri
Dia tak ada dasar. Kalau Pakatan Harapan menang, dia ada dasarnya, ada manifesto. Sepatutnya bagi kami memerintah 5 tahun tak penuhi manifesto, jatuhkan. Bukan cara Sheraton Move, tapi orang tak nampak kelemahan. Sistem kita dah jadi begitu. Kemudian kita kata kalaulah dalakan COVID begini, COVID yang begitu meningkat, dalam keadaan ekonomi sebegini rupa, rakyat mengeluh tak boleh berniaga, pelancong tak datang, hotel-hotel ditutup, Perdana Menteri 3 tahun tukar 3 orang. Kalau kita biar begini, mungkin menjelang pilihan raya 7-8 Perdana Menteri. Maka kita terpaksalah bersedia dan akhirnya bertolak ansur dan sign MOU. MOU artinya Ismail Sabri, kau terus jadi Perdana Menteri. Kami sokong dengan syarat kami letakkan di antaranya 3 perkara penting. Yang pertama, keluarkan belanja untuk hadapi COVID. Berilah tambahan allowance kepada frontliner, kepada yang terlibat dalam frontliner, tambahan allowance kepada mereka, pegawai kerajaan kah, pegawai polis kah, bomba kah, sukarelawan kah, bilion lulus. Yang kedua, pulih ekonomi, beri bantuan-bantuan kepada mereka, para peniaga, nak memulihkan perniagaan mereka, bilion pula diluluskan. Yang ketiga, kita nak buat akta lompat parti. Anti lompat parti ini akan di mungkin dalam sidang inilah akan dipindah perlembagaan. Yaitu seseorang itu, salah satu contohlah, bila dia menang, dia kena duduk sekurang-kurangnya 1 penggal. 1 penggal sebagai adun atau wakil rakyat daripada parti mana yang dia pilih atau daripada kumpulan mana yang dia pilih. Asim, kamu menang 12 hari bulan ni, insyaAllah. Lepas 6 bulan kamu nak lari, boleh tak? Boleh. Lari, letak jawatan, kena buat pilihan raya semula. Aku menang bukan kerana amanah. Aku menang bukan kerana pakatan. Aku menang bukan kerana muda. Aku menang kerana aku Asim. Lepas 6 bulan, letak jawatan, biar rakyat pilih sama ada nak pilih Asim ini ataupun calon lain. Ini yang dipanggil recall election. Sebab sekarang ni, di antara sebab peratus mengundi rendah ni, ya kerana COVID. Di antaranya orang tak percaya lagi dah kepada sistem kita. Masa pilihan raya umum, tuan-tuan tahu, yang tambang balik daripada Australia, yang tambang balik, yang balik daripada New Zealand, yang balik daripada Qatar, yang balik daripada Dubai, yang balik daripada London, tambang sendiri. Kita bukan bayar, dan dia mengundi calon-calon, terutama daripada Pakatan Harapan. Tiba-tiba di antaranya lari. Lari sekali dengan kerusi. Sekarang ni bila kita ajak mereka baliklah mengundi, kami pilih, nanti lari pula. Maka ketidakyakinan itulah menyebabkan akta anti lompat parti akan diperkenalkan bulan ini. UMNO pun setuju. UMNO setuju kerana mereka pun hadapi masalah juga, ahli parlimen mereka yang lompat. Dan kita harap bulan ini, bulan 3 ini, akta anti lompat parti akan diluluskan di parlimen. Maka pilihan raya akan datang, pilihan raya umum, rakyat kembali yakin kepada sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Sistem ini telah dilaksanakan di England, ya, ni Pak, di New Zealand, di Australia, di Kanada, di negara-negara maju. Ini yang kita kata 3 perkara besar yang kita sign MOU ini.